Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Habib Surah ayat ke 32. Ini sambungan daripada kelas tadi. Wa min ayati, ini di antara dalil-dalil kenapa Allah Ta'ala ni Tuhan yang kita perlu sembah, perlu kita buat ibadat, apa saja ajaran dia kita terima. Ni ayat dia. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara berbagai-bagai dalil bukti kekuasaan Allah, ayat itu dalil-dalil bukti kekuasaan Allah ialah al-jawari, iaitu kapal-kapal fil bahri, dia duduk di lautan, kal a'lam, besar seperti gunung. Jadi Tuhan kata kapal ni dia buat kan ni. Yang kita tahu kapal ni manusia buat, bukan? Akan jumpa juga ayat lain di mana dia kata jalan-jalan ni akulah yang buat, atau kamilah yang buat, jalan-jalan yang lurus, yang bengkok, yang kecil, yang besar. Ayat lain, jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang kecil dan jalan besar. Yang kita tahu jalan ni kita buat. Ni dalil dia. Gini, kapal ni Tuhan kata dia buat. Pertama sekali, dia ajar Nabi Nuh ajar buat kapal. Dia ajar Nabi Nuh buat kapal. Belainya apa semua, nak pengawasan dia semua, dia ajar Nabi Nuh asal dulu. Kemudian bagi kita orang kemudian ni pula, kapal kita buat daripada besi, pada kita katalah buat daripada besi lah sekarang ni. Ataupun kita ambil yang berdasarkan ayat ni, kapal layar. Kapal layar, untuk buat satu kapal layar, kita kena ada berbagai jenis kilang. Untuk buat satu kapal layar, berbagai jenis ilmu kena belajar untuk buat satu kapal. Contohnya, kita kena ada ilmu belah papan. Sebelum pada belah papan, kita kena ada ilmu kerak pokok tu, kayu balak tu. Kita kena ada ilmu potong. Jadi dulu kena guna kapok. Dulu guna kapok. Kapok tu juga Tuhan ajar cara-cara nak buat. Dia beri ilham kepada bangsa ni, berbagai bangsa. Daripada ilmu yang diajar sini sikit, campur semua jadilah satu kapal. Okey? Cara nak asah lah macam-macam. Besi tu sendiri, macam mana nak buat besi tu sendiri, nak ambil besi tu daripada besi logam asalnya. Lepas tu nak buat gergaji macam mana. Diilham pada orang ni. Tak kira dia kafir ke Islam, tak kira. Dia ilham pada orang ni dapat ilmu tu, dia dapat manfaat orang tu. Tuhan beri rezeki pada dia, kerana dia ada ilmu buat gergaji misalnya. Lepas nak asah gergaji itu pula, dia kena ada orang buat, apa dia panggil, apa tu asah dia, apa? File, fikir. Kena ada pula orang yang dia ajar buat fikir. Lepas tu rekahnya lagi, cara belaknya begini. Gergaji pula, gergaji kecil ada, gergaji besar ada, gergaji untuk potong gini ada, potong gini ada, macam-macam. Lepas tu dia ajar pula buat paku, mana ada kilang paku pula. Dia ajar cara-cara nak letak papan. Lepas tu buat structure kapal. Semua ni ilmu yang berbagai-bagai. Lepas tu ditangkup semua sekali, jadilah bodi kapal. Okey. Lepas tu kena ada satu orang pula yang reti buat kain supaya buat layar. Kemudian ada orang lain pula buat tali. Tali ni daripada jut, tali ni daripada ni kelapa. Yang tempat kita ni kelapa. Tali sabut kelapa. Yang di tempat lain tu daripada ni pokok jut dia panggil. Di India kan. Di India di Sungai Nen, pokok jut. Di mana dia buat jadi tali. Tali pula tali kecil, tali besar, macam-macam. Lepas tu dia buat sauh orang lain pula, tali orang lain.
lepas tu lunah orang lain, lepas tu kapten kapal pula orang lain. Kena belajar pula cara-cara nak memandu tu, bukan? Baik, itu ilmu diajar pada manusia, berbagai-bagai ilmu serata semua sekali. Kemudian ada satu lagi. Kayu tu, bahan mentah tu Allah Ta'ala cipta. Besi tu Allah Ta'ala cipta, logam besi. Kita Allah Ta'ala cipta kita. Tengok. Jadi semua sekali yang tidak ada, yang ada bagi kita ialah usaha buat campur ni daripada ilmu yang Tuhan ajar. Faham? Maka Tuhan kata aku buat kapal. Faham? Duduk pula atas laut. Laut pula, laut dia pula. Nak buat kapal atas darat tak guna. Bermakna dah ada air. Ada air pula, kalau tak ada arus tak jalan kapal. Arusnya begini, anginnya begini. Nah, cara nak kemudi macam-macam. Semua ilmu-ilmu ni campur semua sekali baru jadi satu kapal. Jadi Tuhan kata, wa min ayatihi, daripada dalil-dalil kuasa Allah yang banyak-banyak tadi, yang cerita tadi, ialah al-jawari, iaitu kapal-kapal fil bahri, yang di lautan, kal a'la, besar seperti gunung-gunung. In yasha, sekiranya Allah Ta'ala kendaki, yuskini rih, Allah Ta'ala akan redakan angin. Allah Ta'ala kendaki, kapal tu dah terlalu dah, tiba-tiba Tuhan stop angin. Apa jadi pada kapal? Berhenti tak? Fayazlalna rawakida ala zahrihi, maka jadilah kapal itu terkapal-kapal berhenti atas permukaan air. Tak boleh begitu lah. Tak ke apa. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Tak ada angin. Ha? Pandanya sini, apa saja yang kita buat, walaupun dengan ilmu yang Allah buat beri, tapi sekiranya Allah Ta'ala stop satu daripadanya, kita sudah terkepar-kepar dah terlalu. Itulah apa saja yang Tuhan sudah beri kepada kita. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, berbagai-bagai dalil kudrat Allah Ta'ala, iaitu ilmu Allah Ta'ala, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sanggup bersabar nak buat kapal, nak belajar buat kapal, nak belajar memandunya dan sebagainya, syakurin, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberi ilmu itu. Sentiasa bersyukur banyak-banyak. Au bihunna bima kasabu, atau Allah Ta'ala jadikan angin kencang, ribut taufan, yang akan menenggelamkan mereka bima kasabu, daripada apa yang mereka telah buat, iaitu apa saja dosa yang mereka buat. Dalil sini ialah Nabi Yunus alaihissalam. Dia tinggal kaum dia kerana dia give up lah kira-kira. Kerana 120,000 orang pengikut kaum dia ni, tak ada seorang pun terima. Dia berkata peduli apa, mereka ni akan Tuhan saya. Dia pergi ke kapal, turun ke laut, naik kapal. Bila naik kapal tu, kapal tu ribut. Itu dalil, kapal tu ribut. Lalu nakoda kapal kata, ini orang yang, ini kapal kita ni ribut pelik ni, mesti ada satu orang hamba abdi lari daripada Tuhan dia. Tak ada siapa dia mengaku. Siapa dia ni? Tak ada mengaku. Lalu dia cabut undi. Kena kepada Nabi Yunus. Katanya nakoda kapal, Tok Guru ni takkanlah Tok Guru ni orang gini. Orang alim kan dia nampak ni. Apa dia punya glamour, orang alim tu memang nampak. Lalu cabut undi sekalian. Jatuh pada Nabi Yunus. Katanya kepada undi sekalian. Undi yang ketiga kena pada Nabi Yunus. Nabi Yunus dah ada kapal kata dah. Nabi Yunus kata saya lah.
lalu dicampur laut. Itu dalil lah. Kalau saya buat satu perkara yang salah. Jadi Tuhan kata au yubiqunna, atau Allah Taala menenggelamkan bima kapal itu bima kasabu daripada dosa syirik, dosa besar yang mereka buat. Wa ya'fu 'anil katsir, tapi Allah Taala dah ada dosa dia banyak-banyak, Allah Taala sudah ampun. Itu dalil bahawasanya dosa-dosa bala mari kerana dosa-dosa syirik besar ataupun dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dia buat banyak. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah, ada ayat-ayat kami. Ma lahum, tidak ada lagi bagi mereka min mahis, sebarang pelepasan apabila Allah Ta'ala nak azab. Fama utitum min syai'in, maka apa saja yang diberi kepada kamu, apa saja tak kira kecil besar, diberi kepada kita rezeki ke apa, wa mata'ul hayatid dunya, adalah untuk kesenangan kamu hidup atas dunia. Macam-macam ni diberi kepada kita ni, apa tak kira lah, ilmu ke, harta ke. Wa ma indahum, maka apa saja ibadat yang soleh di sisi Tuhan, di sisi Allah Ta'ala tu khairun, itulah lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lilladzina amanu, khas bagi orang-orang yang beriman tidak syirik, wa ala rabbihim, dan ke atas Tuhan mereka orang tadi yatawakkalun, senantiasa bertawakal. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa yang memalukan. Dia ada dosa kita buat ni di mana suami ke isteri kita tak tahu, kerana dosa tu malu nak beritahu, ataupun kawan baik. Dosa ini, dosa yang mana buat ni, mana nak beritahu orang lain malu, masuk bini ke suami ke kawan baik ke, tak mahu. Dipanggil fawahish, dosa yang memalukan. Wa idza ma ghadibu, dan apabila ditimpa pada mereka tu satu jenis kemarahan, orang buat pada dia, dia jadi marah. Hum yaghfirun, mereka terus mereka boleh memaafi orang tu. Bila dia ditimpa orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang menyebabkan dia tu malu. Dosa yang menyebabkan malu ni biasanya melewat, jenis-jenis gitu. Orang melewat ni, dia berzina, dia tak malu sangat, tapi melewat ni dia tak beritahu pada siapa-siapa. Dan apabila orang macam ni, orang yang menjauhi tadi, jauhi dosa-dosa besar dan fawahish, dosa-dosa yang memalukan ini, apabila dia ni ditimpa pada dia tu satu perkara yang menyebabkan dia marah, ada orang buat pada dia menyebabkan dia marah, yaghfirun, mereka yang buat pada dia tu segera mereka tu boleh memaafi. Orang buat dia marah tu dia maaf. Walladzina nastajabu li rabbihim, dan orang-orang yang sanggup taat seruan mereka hanya pada Allah. Wa aqamus salat, dan mereka mendirikan salat. Wa amruhum, dan urusan mereka, ana urusan mereka ke hidup dia ke, syura bainahum, dibuat secara mesyuarat di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang banyak-banyakkan beri pada mereka, mereka infakkan balik. Walladzina idza asabahumul baghyu, orang-orang yang apabila ditimpa pada mereka suatu kezaliman dibuat pada dia, yang tasirun, mereka hanya membela diri. Bila orang buat apa-apa salah pada dia, dia kalau dia balas pun dia bela diri ya.
Ini berkenaan dengan budi pekerti. Ayat ni tentang budi-budi pekerti. Pertama sekali, dia tak buat dosa-dosa besar, dosa-dosa fawahish, dosa-dosa memalu. Orang buat dia menyebabkan dia marah, dia memaafi orang yang buat marah. Yang kedua, dia sanggup hanya taat pada Tuhan dia saja. Wa aqamu salat, dan dia mendirikan sembahyang. Apa saja dia nak buat, dia buat mesyuarat. Kami razaqnahum yunfiqun, daripada rezeki yang kami beri pada dia, pada mereka, yunfiqun, mereka infak balik, serta balik pada agama. Walladzina idza asabahumul baghy, dan apabila mereka ditimpa kezaliman, permusuhan sini, yang tasirun, mereka hanya membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejahatan yang orang buat pada dia, sayyi'atun mithluha, dia hanya balas setimpal. Kalau dia nak balas setimpal saja, dia tidak balas lebih. Nah, faman afa, barang siapa yang sanggup memaafi orang yang buat salah pada dia tadi, wa aslaha, dan memperbaiki pula, dibaiki orang tu pula tadi, fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Allah Ta'ala lah yang nilai berapa banyak beri pahala. Innahu, sesungguhnya dia Allah Ta'ala, la yuhibbul zalimin, tidak suka kepada orang yang buat zalim. Waliman tasara, barang siapa yang ingin membalas diri, membela diri, ba'da zulmihi, selepas dia dizalimi, fa'ulaika, maka orang-orang yang ada sifat sini, ma'alaihim min sabil, tidak ada pada mereka sebarang jalan untuk dibuat salah, diambil salah, iaitu diambil dosa. Maknanya siapa yang bela diri, Tuhan kata orang itu tak dosa. Dalam hukum hudud ada berkenaan dengan hukum bunuh. Hukum hudud bunuh. Nah, apabila satu-satu orang itu dia hukum bunuh, dia boleh maafi nyawa lah. Dia boleh maaf, keluarga dia boleh maaf. Bermakna orang yang membunuh keluarga dia sani tidak digunakan hukum macam. Okey, itu satu. Yang kedua, dia orang tu kena bayar fidyah, dia bayar pampasan kepada keluarga si mati sebanyak 100 ekor unta. Agak-agak lah ni 2 juta setengah. Ada pula di antara mereka tu yang tak dapat ditangkap. Ada masalah. Kerajaan tak ada, masalah lah ni. Kerajaan kita ada. Bila kerajaan tu tak ada, orang bunuh keluarga kita, maka di sini dalam hadisnya kata boleh bunuh bala. Seorang daripada keluarga kita kena pergi cari dia, bunuh orang. Kalau tak ada undang-undang, boleh bunuh bala. Tetapi Tuhan kata tidak boleh orang ni zalim. Mana dia bunuh keluarga kita seorang, kita pergi bunuh 3 orang boleh. Ataupun satu orang yang dibebaskan daripada kena bunuh, ditangkap, kena bebas. Lepas tu bayar fidyah dia bayar, jadi dia bebas dia. Kalau ramai-ramai nak beranak, boleh bunuh dia ni. Tak puas hati, maka orang yang bunuh tu kena bunuh. Itu dia panggil mazalimi. Pasal nyawa dia kita bebas dah, lepas tu kita minta pampasan dah, dan dia bayar, lepas tu kita pergi bunuh pula atau khianat. Itu dia panggil zalim. Faham tak? Lepas tu hukum hudud ni, pampasan 2,5 juta ni boleh ke siapa ni? Keluarga. Siapa dia keluarga? Apa dia? Isteri. Dah. Sudah. Dah.
Iaitu keluarga dia yang lelaki, adik-beradik dia yang lelaki, adik-beradik dia si mati yang lelaki. Lepas tu anak dia yang lelaki, anak perempuan ada. Anak perempuan. Sebabnya orang yang bayar papasan tu, mau bayar papasan kan keluarga dia. Pasal dia kena tangkap. Kalau harta dia ada dirampas, dijual. Tak cukup juga, maka ambil duit daripada adik-beradik dia. Oh, jatuh apa dana seluruh keluarga tu. Lelaki punya, duit adik-beradik lelaki semua. Jual rumah apa semua. Tak cukup juga, apa saudara. Atuk saudara. Cucu saudara, gitu. Anak saudara. Anak saudara dia. Yang lelaki semua. Yang dikutip duit ni daripada yang lelaki dibayar kepada keluarga silap yang bahagian lelaki. Bahagian lelaki. Kalau perempuan pun gitu tak. Adik-adik lelaki dia. Yang ni kena bayar. Yang bayar ni adik-adik lelaki si pembunuh. Bayar pada adik-adik lelaki yang kena bunuh. Dia tidak saka macam saka tu. Kalau dia tak ada adik-adik lelaki, semua perempuan adik-adik yang kena bunuh. Adik-adik yang kena bunuh tu perempuan tak apa? Perempuan apa? Pak saudara dia? Pak saudara orang tak ada? Pak saudara. Buku. Oh, kira habis ni. Bermaknanya dalam Islam ni anak saudara tu kita kena ambil tahu. Pasal kalau dia bunuh orang kita kena bayar tu. Oh. Dah sedap ni. Buat ni kata kita nak buat uduk ni. Sedap. Tak tahu. Berlaku bertumbuk lah. Bertumbuk tu putus jari seputus. Putus jari putus. Bertumbuk. Keluar pisau tu. Putus jari seputus. Berapa ekor unta? 10 ekor unta nak bayar. Siapa kata 25,000 sekor? Kali 10 2,500,000. Saya kata tadi akak itu 2,500,000. 10 ekor 10 jari 10 ekor. Kalau macam orang kes bunuh macam Malaysia lah contoh lah. Dia lagi tajuk ni. Tanya sikit-sikit tu dah. Macam awal yang tengah pembunuh tu, dia dapat kampunan dia tanggung. Oh, dia tak ada ni. Dia tak ada. Dalam hukum Islam tak ada. Adalah mana contoh lah. No. Ada tak? Dalam undang-undang Islam, keluarga dia saja boleh apa. Okey, macam Kecuali dia tak ada dalam belakang, semua dah tak boleh bayar belakang. Barulah khalifah. Tak saya tanya banyak lagi. Ini lagi tajuk. Wajib faham saya Allah buah sikit kan. Hudud saja. Hudud nak buat. Memang. Tapi dengan keadaan lala ni kena ajar tauhid dia dulu. Tak betul dok keluar isu hudud. Oh, habis orang kena bunuh ni. Dan syirik pada Allah pro. Tak. Betul. Tabligh tak lagi. Tak boleh. Dia kena ajar takwa dulu. Lemah. Hati-hati sabar, kita belajar. Ni buka sikit dah tu. Ada banyak lagi. masuk mahkamah sibuk tu. Itu pun dua soalan yang benar itu. Jadi dia kata faman afa, maka siapa yang sanggup maaf wa aslaha memperbaiki fa ajruhu ila Allah, maka pahala dia sisi Allah. Pasal pahala besar ni. Innahu la yughfiru dzalimin. Baik, sambung ayat 42. Innamas sabil, dan tidak ada jalan, bermakna tidak ada dosa, alal ladzina yadhlimun annas. Tak ada orang-orang yang dizalimi oleh manusia. Dia nak balas balik itu tak ada dosa. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan ia mencari atas bumi tanpa dalil bukti. Banyak soalan lah.
Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimun. Tidak ada dosa ke atas orang-orang yang dizalimi manusia. Wa yabghuna fil ardh, dan yang melampaui batas atas muka bumi tanpa dalil bukti. Ini maknanya buat syirik kepada Allah. Para siapa yang buat ni? Saya tafsir. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nafs. Dan tidak ada jalan ke atas orang-orang yang menzalimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan tidak yang membuat melampaui batas atau muka bumi, iaitu buat syirik. Melampaui batas makna buat syirik. Selalu awak kita nak baca melampaui batas, apa dia ni? Ambil itu boykan sungai kau. Tak baca. Apa pembakaran terbuka, kan kita nak rasa gitu. Melampaui batas atau muka bumi. Dah membuat kerosakan atau muka bumi. Ada kan? Mau melampaui batas atau buat kerosakan atau muka bumi. Kita boleh ingat, oh bakar sampah terbuka, oh mengacu ikan, tubuh ikan. Bukan tu, melampaui batas atau muka bumi ialah buat syirik pada Allah. Itu mana tu? Tidak ada jalan ke atas orang-orang yang menzalimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan orang-orang yang melampaui batas atau muka bumi tanpa dalil bukti. Bermakna orang ni memang akan diazab. Nah, tidak ada jalan, maknanya tidak ada jalan tak dosa. Ulaika, bagi mereka ini dibalas di dunia, aliyah tak tabat, lahum, bagi mereka azabun alim, azab yang pedih di akhirat. Waliman sabara, barang siapa yang boleh bersabar, wa ghafara, dan memaafi, inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya pada demikian itu ialah bagi orang yang dapat satu sifat benar-benar tawakkuf, benar-benar bersifat mulia, yang mempunyai sifat yang mulia, iaitu termasuk sifat-sifat yang diutamakan. Siapa-siapa yang memaafi, siapa-siapa boleh bersabar kerana dia dizalimi, siapa-siapa boleh sabar kerana dia berzalimi, dan memaafi orang yang menzalimi dia, dan orang yang melampaui batas dan muka bumi, iaitu orang-orang yang buat syirik. Yang satu lagi, maknanya buat khianat rumah dia, tanaman dia dan sebagainya. Kalau boleh bersabar, orang tu dapat satu anugerah yang besar, iaitu sifat-sifat yang diutamakan. Wa man yuzlillah, barang siapa yang disesatkan Allah. Allah Ta'ala ni memang menyesatkan manusia. Ayat Quran, yudillu bihi katsiran. Dengan Quran ini sudah menyesatkan ramai manusia. Wa yahdi bihi katsiran. Dengan Quran ini sudah beri hidayah ramai manusia. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah sesat satu manusia itu illa al-fasiqin, melainkan orang fasik, orang buat dosa banyak tu. Dia guna ayat Quran untuk sesat dia. Dia tak belajar, dia tafsir, sesat dia. Dia guna ayat Quran untuk sihir orang, sesat dia. Jangan ingat ayat Quran ni kena baca kata bukan Hindu ya. Guna ayat Quran boleh buat sihir. Aduh, tak tahu lah. Belajar ya, kita belajar. Kita tahu ni soalan yang akan mata pelajaran yang akan diajar pada
Fama lahu, barang siapa yang disesatkan Allah, fama lahu, maka tidak ada baginya min waliyin, sebarang pelindung, min ba'dihi, selepas dia itu sesat. Wa tara zalimin, dan kamu boleh lihat orang-orang musyrikin itu, musyrikin sini, lamma ra'awul azab, tatkala dia melihat azab api neraka, yaqulun, lalu dia berkata dengan penuh kesesalan, hal ila marabbim min sabil, maka tidak ada ke wahai Tuhan sebarang jalan untuk kami keluar daripada tempat ini. Wa tarahum, kamu boleh tengok mereka itu. Ni keadaan mereka dalam neraka. Ni boleh kena, ni apa dalam neraka. Wa tarahum, kamu boleh nampak lihat mereka itu, yu'raduna 'alaiha, dibakar dalam api neraka, dipanggang ni. Khashi'ina minadh-dhulli, duduk dalam keadaan khusyuk kerana hina. Khusyuk ni maknanya senyap. Nak bakar api ni, nak bakar api tapi dalam keadaan khusyuk. Macam mana? Senyap, sudut, tak gerak. Pokok bakar api ni. Oh, barang ni berapa? Surah mana? Nanti saya baca sikit nak. Aku nak tahu ni ada neraka tak tahu juga. Dengar ni keadaan mereka dalam neraka. Ada surah Hamim Ghafir ayat ke 70. Alladzina, ayat ke 79. Tafsir ayat ni kan. Alam tara ila alladzina yujadiluna fi ayatillah. Tidakkah kamu boleh tengok terhadap orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala kata, man amila salihah fali nafsi. Siapa-siapa buat amal salih untuk diri dia sendiri. Tiba-tiba dia pergi kata hantar pahala pada orang mati boleh. Dia kata ni, bermakna dia kata boleh tu dia bantah ayat Allah. Ni ujar dia bantah. Allah Ta'ala kata, wa ma anta bimismi'i man fil qubur. Tidaklah kamu Muhammad boleh memperdengarkan orang dalam kubur tu. Mana tidak boleh orang kubur tu dengar awal hidup. Tiba-tiba kita kata baca talqin boleh. Faham? Faham tak? Bermakna bertentangan dengan ayat Quran. Maka dipanggil alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Tidakkah kamu tengok terhadap orang-orang yang membantah pada ayat-ayat Allah? Anna yusrafun, bagaimana mereka boleh terpesong? Siapa dia orang ni? Alladzina kadzabu bil kitab, iaitu orang-orang yang menolak, berdusta, menolak dengan kitab Quran. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan dengan sebab kekufuran inilah kami utuskan dengannya rasul-rasul kami, dengannya Quran untuk rasul-rasul kami. Fasawfa ta'lamu, kelak mereka akan tengok, iaitu apabila tengok apa? Kelak mereka akan tahu. Idzil aghlal fi a'naqihim, iaitu ketika diikat pada leher-leher mereka, wassalasil, dan dirantai pada kaki-kaki mereka, yushabun, mereka diseret. Diikat gini nah, diikat gini. Ikat tangan, ikat di leher, ikat kaki, sambung di leher, ikat kaki sambung di leher. Lepas tu balance dia tu, balance tali rantai itu 40 hasta. Lepas tu dia belik ke tubuh. Belik. Apabila sudah dibelik, yushabun, dia pun diseret, pegang kepala, pegang kaki, seret. Ada ayat lain dia kata pegang kaki, seret dengan kata muka, jalan kata muka. Pegang kaki, seret. Dia tak boleh bergerak dah, tambah belakang. Belik dengan rantai pula.
pakai kaki tu saya atas muka. Fil hamim, kemudian dalam air panas dia dicelup. Dicelok, tahu celok? Okey, bukan? Ha? Ayat 71 Surah Hamil Ghafir. Pegang kaki tu, dia pegang kaki dia seret tu, lepas tu dia celok. Fil hamim. Ini 72 pula. Fil hamim, kemudian dia selok dalam air panas. Suhunya agak-agak 70 juta darjah Celsius. 70 juta Celsius. 70 juta darjah Celsius. Lebih panas daripada matahari tu lagi. Matahari baru 5 darjah Celsius, 5 juta darjah. Oh ni 70. Agak-agak lah 70. Agak saya baru 70 juta Celsius. Celak dalam tu. Sudah empuk molek tu, finnar yusjaruhu. Kemudian dia pada dalam api dia dipanggang. Sudah empuk baru panggang. Nah, apa ya? Uraian tadi. Ayat ni. Mana ayat dia tadi? 45 tadi lah. Watarahum, kamu boleh nampak mereka yu'radun 'alaiha. Sedang dibakar di atas api, dipanggang ni. Khashi'ina min adh-dhulli. Dan dia tu khusyuk dalam kehinaan. Karena tak boleh nak cakap apa. Bakar nak mengandung tak boleh. Tak boleh nak keluar suara. Tak boleh. Lapor lama. Bakar. Empuk oleh dia celak nak sekali, lepas tu bakar di api. Yang turun, mereka memandang dengan pandangan yang lemah lesu, min tarfin khafiyyin, dengan pandangan yang lemah lesu, tak dia cakap apa dah. Dia tengok tu dengan mata yang hina. Kau orang bersalah macam mana tengok? Kita tengok dia tu nampak kehinaan di muka dia. Masa mula-mula dia tak tampak masa jail kan, nampak kehinaan di muka dia. Wa qala alladziina aamanu, dan berkata orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang buat syirik pada Allah. Pada orang-orang yang buat syirik pada Allah. Dia kata orang beriman pada orang yang buat syirik pada Allah. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya kerugian itu. Sesungguhnya orang-orang yang merugikan diri mereka. Orang-orang yang rugi itu ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Wa ahlihim, dan keluarga mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masanya dia ajar pada anak dia. Dia buat syirik, dia ajar pada anak dia. Ala, ketahuilah, innal zalimin, sesungguhnya orang zalim itu fi azabin muqim, duduk dalam azab yang kekal, tak keluar dia daripada api. Wa ma kana lahum min awliya, tidak ada bagi mereka itu sebarang pelindung. Yang surunahum, yang dapat menolong mereka min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala sendiri. Tak boleh. Allah Ta'ala saja yang boleh tolong dia. Orang lain tak boleh tolong. Jadi dia atas muka bumi ni dia minta tolong. Tak boleh. Nabi, mereka di akhirat besok yang boleh tolong dia hanya Allah Ta'ala juga. Orang lain tak boleh tolong. Nabi Muhammad pun tak boleh tolong. Siapa? Maaflah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada azab neraka ni. Wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min sabil, maka tidak ada baginya sebarang jalan petunjuk.
supaya dia boleh kembali jadi orang beriman. Istajibu li rabbikum, sahutilah. Maka Tuhan berkata, istajibu li rabbikum, sahutilah, ajakkan tauhid Tuhan kamu, min qabli, sebelum datang pada kamu, ayat yaumul la maradda lahu min Allah, sebelum datang kepada kamu yaum, satu hari, maradda lahu, yang tidak ada lagi tempat boleh tolak. Tidak ada lagi satu kuasa yang boleh tolak daripada minallah, daripada Allah, bermakna daripada azab Allah. Tak ada satu kuasa yang boleh tolak sesiapa daripada azab Allah. Siapa yang berani? Allah, ya, kita pergi cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nak cari macam mana? Nabi Muhammad dah syurga, kita dah neraka ni. Maka Tuhan kata, istajibu li rabbikum, sahutilah, ajakkan, mengesakan Tuhan kamu, min qabli ayati yaumul la maradda lahu min Allah, sebelum datang kepada kamu hari yang tidak ada lagi sesiapa yang boleh menolak daripada Allah, bermakna daripada azab Allah. Malakum, tidak ada lagi bagi kamu, min malji'in, suatu tempat untuk berlindung. Nak cari lubang mana-mana kalau neraka tu tidak ada. Tak ada tempat nak berlindung. Yauma izin, pada hari itu. Wa malakum, maka tidak ada lagi pada kamu, min nakir, sebarang penghalang daripada kamu dikena azab. Dia kata tak ada berlaku. Nak tolong pun tak ada, nak tolong bodyguard pun tak boleh. Ada tempat lubang nak berlindung pun tak ada. Bermakna tidak ada tempat langsung untuk bersembunyi, tak ada. Nah, fa in a'radu, maka sekiranya mereka masih juga berpaling daripada ajakan mengesakan Tuhan ini, fama arsalnaka alaihim bi'afir, maka tidaklah kami utuskan kamu alaihim, ke atas mereka, untuk tabligh ni, hafizan, untuk menjaga amal-amal dia. Dia cuma awak ni ditugaskan untuk sebar ya. Nah, tak boleh nak jaga amalan dia. In alaika, sesungguh in alaika, tanggungjawab kamu kita illal bala, malaikat tabligh saja, mengajak ya. In alaika, tanggungjawab kata kamu illa tabligh, tidak ada lain tanggungjawab ialah menyampaikan saja. Wa inna idza adzaqna insan minna rahmatan fariha biha, dan sesungguhnya sekiranya kami merasakan kepada insan yang kufur itu daripada kami rahmatan, suatu rahmat, fariha biha, maka terus dia sombong dengan anugerah yang Allah Ta'ala beri. Beri kaya sikit ya, tukar kereta kan? Kereta sudah lah. Bila tukar kereta saja, kasut pun sudah tukar ya. Uniform tukar ya. Bukan? Makan pula tukar ya. Restoran tukar. Daripada sini naik BMW, lepas BMW mesti pula berapa siri pula. Bila tukar kereta, tukar dengan cara hidup aku. Uniform tukar, makan tukar. Dia panggil maknanya fariha biha, maka terus dia sombong dengannya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan sekiranya jika ditimpa pada mereka daripada dosa-dosa yang mereka telah buat dengan tangan-tangan mereka itu, fa innal insan, maka sesungguhnya insan yang kufur itu kufur pada Allah pula lagi. Macam mana kufur pada Allah? Bila Allah Ta'ala timpa tadi itu, dia kata, kenapa Allah buat saya macam ni? Kufur. Patut bala-bala begini beri pada orang lain, jangan beri pada saya. Dia kata kufur lah. Jadi
Lillah, milik Allah lah. Mulkus samawati wal ard, kekuasaan apa saja kerajaan di langit, apa saja kerajaan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Taala boleh mencipta apa saja yang Dia nak cipta. Yahabu liman yasha, Allah Taala boleh beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Taala boleh beri liman yasha, pada siapa yang Dia kehendaki, inatha, anak perempuan saja. Siapa dia ni? Nabi Syuaib boleh anak perempuan saja. Nabi Syuaib anak perempuan saja. Nabi Muhammad ni ada boleh anak lelaki perempuan, cuma anak lelaki dia mati. Ni beri contoh lah ni. Wa ya hadza wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan Allah Taala boleh beri pada siapa saja yang Dia kehendaki, lelaki saja, iaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ni ada satu nama lain dia panggil Israel. Anak cucu Nabi Israel ni, Nabi Israel ni dia panggil Bani Israel. Daripada Bani Israel yang jahat ni dia panggil Yahudi. Awak jangan kata Bani Israel itu jahat, awak nak kata Yahudi jahat. Pasal Bani Israel ni termasuklah Nabi-Nabi, orang-orang alim ramai tu. Tapi Yahudi ni ialah spesies jahat Bani Israel. Jadi ada di antaranya diberi, orang Tuhan nak beri kepada dia anak lelaki saja. Au yuzawwijuhum, atau Allah Taala boleh beri kepada mereka itu zikrana wa inatha, ada lelaki, ada perempuan. Ada kan Tuhan beri pada anak orang, ada lelaki, ada perempuan. Ada orang tu Tuhan beri pada dia tu perempuan saja. Ada orang tu dia beri pada dia tu lelaki saja. Ada dua orang ustaz, bini adik-beradik, bini sama bini dengan bini tu adik-beradik. Ustaz A, bini dia adik-beradik dengan bini Ustaz B. Ustaz A, bini dia boleh anak perempuan bakal. Ustaz B, siapa sadar ambil adik-beradik perempuan, anaknya lelaki bakal. Payah cerita lah. Dua orang ustaz kahwin dengan dua orang perempuan yang adik-beradik. Yang ni boleh anak perempuan bakal, yang ni boleh anak lelaki bakal. Tak boleh nak kira lah. Pasal ni ada masalah kita ni, nak anak perempuan saja, ada nak anak perempuan. Ada orang suka nak perempuan saja, ada Cina pula nak lelaki saja. Kan? Wa yaj'alu man yasha'u wa aqima, dan ada yang kami jadikan pada siapa yang kami kehendaki manda. Siti Aisyah ada anak. Ini apa? Manda dari apa? Innahu, sungguhnya Dia Allah Taala tu Alimun Qadir, Maha mengetahui, Maha berkuasa. Wa ma kana li basharin, dan tidak patutlah bagi mana-mana manusia ayyukallimahumullah, untuk dia tu berkata-kata dengan Allah. Allah Taala kata tidak patut bagi mana-mana manusia untuk berkata-kata dengan Allah. Allah Taala ni tak akan bercakap dengan mana-mana makhluk Dia, illa melainkan wahya, melainkan dengan melalui wahyu. Au min wara'i hijab, ataupun bercakap melalui hijab Nabi Musa. Au yursila rasula, atau kami utuskan baginya rasul. Rasul sini malaikat. Fayuhiya bi'idnihi man yasha, dan kami wahyu dengan izin kami, dengan izinnya pada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Para nabi. Innahu, sungguhnya Allah Ta'ala tu Aliyyun, Maha tinggi Allah Ta'ala tu, Hakim, Maha bijaksana.
Ini dalil bahawasanya nak cakap dengan Tuhan ni tak boleh. Kalau hidup, kalau dah mati dia, kalau bermimpi cerita lain. Ini masih hidup. Jadi siapa-siapa yang tak aware dia boleh jumpa, boleh cakap dengan Tuhan tu bohong. Ini ayat dia. Ada ramai ni Tok Wali mengaku boleh cakap dengan Tuhan ni. Awak mungkin tak tahu, tapi pokok tak salah ada yang mengaku lah. Bohong lah tu. Pasal ni ayat Quran ada ni. Dua ayat akhir. Wa kadzalika. Dan kerana demikianlah auhayna ilaika, kami wahyukan kepada kamu Muhammad ruhan min amrina, iaitu wahyu daripada perintah kami, iaitu melalui Jibril. Ma kunta tadri mal kitab, tidaklah kamu dulu sebelum diterima kitab Quran ni ada belajar kitab, tahu hak kitab, tahu apa itu kitab. Nabi Muhammad ada kitab tak tahu nah. Walal iman, dan tak tahu tentang iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran, kami jadikan Quran itu nuran, suatu cahaya yang menjadi satu cahaya. Nahdi bihi man yasha'u min ibadina, yang kami pimpin dengan Quran ini, dengan cahaya ini, man nasya, siapa-siapa yang kami kenaki daripada hamba-hamba kami yang ramai-ramai. Wa innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi ila siratin mustaqim, benar-benarlah kamu ni jadi petunjuk ke atas jalan yang lurus. Maknanya kalau kita nak tahu jalan lurus, kena ikut sunnah Nabi. Siratillah. Jadi sirat mustaqim itu apa dia? Iaitu jalan Allah. Siratillah, jalan Allah. Alladzi lahu, zat yang miliknya saja, ma fis samawati wa ma fil ard, makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Ala ketahuilah, ilallahi tasirul umur, ketahuilah kepada Allah Ta'ala lah kembalian segala urusan. Kalau urusan apa saja awak urus, baik buruk semua sekali kembali pada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.